Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah topik 2, dokumen sumber. Jadi hari ni untuk topik 2 ni kita belajar 2 perkara je, iaitu kita belajar jenis-jenis dokumen, dan yang kedua ialah bagaimana kita nak mengira diskaun niaga. Okay, so sebelum kita pergi ke topik seterusnya, mari kita lihat kitaran perakaunan. Seperti mana yang kita dah belajar, kitaran perakaunan tu terdiri ataupun bermula dengan dokumen sumber, okey, dan berakhir dengan laporan keuangan lah. Okey, so topik 2 ni adalah untuk step yang pertama dalam kitaran perakaunan, iaitu dokumen sumber. Jadi kita kena kenal pasti dahulu dokumen-dokumen yang digunakan dalam perniagaan, barulah kita boleh pergi buat catatan di dalam buku perakaunan kita. Okey, seterusnya kita kena tahu dahulu apakah yang dimaksudkan dengan dokumen sumber. Dokumen sumber ni adalah dokumen perniagaan yang menjadi bukti bertulis bahawa sesuatu urus niaga itu telah pun berlaku. Maklumat dalam dokumen perniagaan ni merupakan asas ataupun menjadi rujukan untuk kita merekod dalam buku catatan pertama. Bermakna maklumat dalam dokumen tersebut adalah perkara yang penting lah untuk kita gunakan nak rekod dalam buku catatan pertama. Okey, so dokumen perniagaan mestilah kita isi dengan jelas dan lengkap, dan kita mesti susun dia dalam fail-fail tertentu secara sistematik supaya dia senang untuk kita nak rujuk bila diperlukan. Kegunaan dokumen perniagaan ialah yang pertama, seperti tadi kita kata, dia menjadi bukti sesuatu urus niaga, dan dia akan menjadi sumber maklumat untuk kita rekod dalam buku perakaunan kita. Dan pada masa hadapan, jika kita perlukan, kita boleh buat rujukan. Dokumen perniagaan akan memberi maklumat tentang urus niaga, maklumat tentang bilakah tarikh urus niaga, berapakah nilai yang nilai urus niaga tu berapa, dan siapakah yang terlibat. So itu merupakan perkara-perkara ataupun maklumat-maklumat penting lah di dalam sesuatu dokumen. Apabila sesuatu urus niaga tu berlaku, bermakna kita kena ada catatan, atau catatan tu kita buat di dalam dokumen perniagaan. Dan apabila ada dokumen, dia boleh mengingatkan kita ataupun peniaga tentang sesuatu hutang yang belum lagi dijelaskan. Okey, so berikut adalah jenis-jenis yang biasa digunakan lah. Ada surat tanya, surat jawapan, pesanan belian, nota makluman, nota serahan, invoice, nota debit, nota kredit, cek, keratan cek, voucher bayaran, resit, penyata akaun, dan memo pejabat. So dalam banyak-banyak ni biasa kita jumpa, kita hanya familiar dengan resit sahaja kan. Okay, sebenarnya ada banyak lagi dokumen-dokumen perniagaan yang lain yang perlu kita ketahui. So ini adalah aliran dokumen antara pembeli dan penjual. Okay, bila kita lihat di sini, di sebelah kanan ni penjual, di sebelah kiri ni pembeli. Okey, apabila nak berlakunya urus niaga, sama ada jualan atau pembelian, in this case penjual dia akan menjual, pembeli dia akan membeli barangan tersebut. So apa yang akan berlaku ialah pembeli akan buat surat pertanyaan dahulu. Okey, zaman dahulu tidak ada teknologi SMS, call apa semua, jadi kita kena ada surat tanya. Okey, yang kedua, aliran yang kedua ialah penjual akan respon lah, memberi maklum balas menggunakan surat jawapan atau memberi katalog yang mempunyai gambar-gambar dan juga menyertakan sekali sebut harga. So nanti pembeli dia akan tengok dan dia akan pilih lah apa yang dia nakkan, dan apabila dia dah buat keputusan, dia akan membuat satu pesanan belian lah kepada penjual, order. Okey, pesanan belian ataupun order. Yang keempat, apabila penjual mendapat pesanan tersebut, dia memaklumkan lah. Okey,
dia memaklumkan kepada pembeli sama ada pesanan yang dibuat tu ada ataupun tak ada lah. Okay, jika ada pembeli bersetuju, maka barulah penjual akan membuat step yang kelima, iaitu menghantarlah barang bersama dengan nota serahan, salinan pesanan belian dan juga invoice. Okey, so barang tu bila dihantar kena ada nota serahan lah, ada sekeping dokumen yang kita panggil serahan barang, dan ada senarai lah dekat situ berapa kuantiti dan apakah barang yang diserahkan, supaya nanti bila kita cek barang tu secara fizikal, kita cek nota serahan dengan barang tu mesti tally, maksudnya mesti selaras lah. Jika kita kata kita hantar barang A, dalam dokumen pun kena tulis barang A lah. Kalau kita hantar 100 kuantiti, barang yang ada dalam secara fizikalnya kita kira pun 100 juga. Bersama-sama dengan serahan tadi tu, kita akan hantar salinan pesanan belian yang tadi, supaya apa yang dihantar tu adalah sama sebagaimana yang dipesan. Kemudian kita sertakan satu lagi dokumen yang kita panggil invoice. Invoice ini apabila pembeli mendapat barang tersebut bersama dengan invoice, invoice ni yang akan menyatakan berapakah hutang ataupun berapakah harga keseluruhan barang tersebut lah. Jadi pembeli akan noted. Dia akan maklum bahawasanya okey, jumlah yang perlu dibayar ialah berapa. So itu invoice. Jadi pembeli ni bila dia cek barang, okey, dia pun bawa masuklah barang dekat tempat dia. Manakala jika terdapat pengurangan, jika invoice yang telah dihantar tu ada terkurang, jadi penjual ni dia notice bahawasanya ada tersalah kira, jadi dia nak chargekan bayaran tambahan, dia tak boleh keluarkan invoice tambahan, tetapi dia kena keluarkan nota debit. Nota debit tu akan dikeluarkan jika terdapat apa-apa penambahan kepada invoice yang telah dihantar. Dan jika berlaku ataupun penjual ni dia nak kurangkan invoice tersebut, nilai dalam invoice tersebut, dia boleh guna nota kredit. Nota kredit ni berlaku apabila biasanya kalau barang rosak dia akan kembalikan, jadi jumlah dalam invoice tu akan jadi kurang. So nak kurangkan nilai invoice, kita letak ataupun kita hantar nota kredit. Yang seterusnya ialah apabila pembeli tiba satu masa dia nak buat bayaran untuk menjelaskan hutang dia akan bayarlah menggunakan cek ataupun menggunakan tunai, dan dia akan sertakan salinan invoice ataupun invoice yang dia nyatakan berapa hutang tu. So dia akan bayar kepada penjual. Penjual akan mengeluarkan resit lah sebagai bukti bahawasanya bayaran telah dijelaskan. Resit ni akan dikeluarkan oleh pihak yang menerima wang. Okey, pembeli tengok dalam keadaan ni pembeli tak ada buat apa-apa dokumen, dia hanya menerima dokumen. Begitu juga apabila hujung bulan katakan ada lagi baki yang belum dijelaskan, penjual akan keluarkan satu penyata akaun menyatakan berapakah lagi baki yang perlu dibayar. Okey, so ini adalah aliran dokumen antara pembeli dan penjual. Yang ini biasanya adalah untuk urus niaga kredit ataupun urus niaga hutang. Penjual menjual secara hutang, menjual secara kredit, pembeli membeli secara hutang ataupun kita panggil belian kredit. Penjual buat jualan kredit, pembeli buat belian kredit.